Give it to me like. Salam sejahtera, saya ucapkan kepada Dr. Mahathir. Nama saya Ko Jing Xian dan di sini saya akan memberikan keterangan tentang perkenalan ilmu falsafah. Jadi, apakah itu falsafah? Dan perkataan falsafah berasal daripada perkataan bahasa Yunani, yaitu Philein dan Sophia. Philein berarti cinta, kaji atau hargai, dan Sophia berarti hikmah, kebijaksanaan atau kebenaran. Jadi, kombinasi Philein dan Sophia memberikan maksud mencintai, kebenaran atau hikmah. Kita sambung dengan definisi falsafah tokoh-tokoh filsuf untuk lebih jelas. Dan ini gambar 3 tokoh dari tamadun Yunani. Yang pertama Plato, kedua Socrates, ketiga Aristotle. Dan Socrates merupakan guru kepada Plato dan Aristotle merupakan murid kepada Plato. Dan hubungan Socrates dengan Aristotle merupakan guru kepada guru atau murid kepada murid. Dan ketiga-tiga tokoh ini adalah ahli falsafah yang paling hebat dalam tamadun Yunani. Jom kita fahamkan apa yang mereka faham tentang falsafah. Kita mula dengan Plato dan Aristotle, yang mana Plato mengatakan bahawa falsafah adalah pengetahuan tentang segala kewujudan. Dan muridnya Aristotle menyebut bahawa falsafah adalah usaha alam menyelidik sebab dan asas segala benda, mengkaji hal yang beliau menamakannya sebagai metafisik, yang meneliti asal wujud being. Dan kita boleh nampak di sini ada satu persamaan yang mana kedua-dua tokoh ini menyentuh tentang kewujudan atau asal wujud. Dan kita boleh fahamkan bahawa falsafah adalah berkaitan dengan benda yang wujud. Seterusnya, Socrates. Beliau berpendapat bahawa falsafah adalah merupakan aspek yang menyentuh kehidupan secara praktikal. Menurutnya, falsafah adalah usaha memperbaiki manusia melalui prinsip moral yang boleh diperolehi daripada kebersihan fikiran. Dan di sini kita boleh lebih memahami bahawa falsafah berkaitan dengan prinsip moral. Selepas memahami apa itu falsafah, jom kita proceed dengan sejarah pengembangan ilmu falsafah. Ilmu falsafah bermula pada zaman Yunani dan pada mulanya mereka berpandukan akal semata-mata dan masyarakat barat kebanyakannya berfikiran rasionalisme, tetapi selepas abad ke-5 berlaku pertembungan antara pemikiran nasionalis dengan kitab Bible. Dan siapa yang menang? Berbanding dengan puan nasionalisme yang hanya berpatukan pemikiran akal semata-mata, puan gereja pemegang kitab Bible yang menang kerana mereka ada sumber rujukan tetap, iaitu kitab Bible sebagai rujukan utama. Dan inilah bermulanya zaman ke-8. Zaman ke-8. Dan pada zaman ini, sumber kebenaran ilmu berpindah pula ke tangan pokok gereja, dan mereka perlu mengikut sahaja arahan Patriarch gereja. Dilarang sama sekali untuk bertanya Patriarch sebagai wakil Tuhan. Sesiapa yang mengingkari arahan Patriarch akan ditangkap dan dijatuhkan hukuman. Situasi ini berterusan dengan masa yang panjang, yang mana kita boleh kira $15, bukan 10 tahun, 1 abad bersamaan dengan 100 tahun, dan 10 abad 1000 tahun. Selepas zaman ke-8, bermulanya zaman moden. Dan pada abad ke-17 atau 18, masyarakat barat mula menolak agama.
Di sini terlahir dua fahaman yang utama disebut sebagai empiris dan rasionalis. Bagi golongan empiris, sumber kebenaran mereka ialah melalui kacang-kacang atau pengalaman. Tetapi bagi golongan rasionalis pula, mereka masih lagi menggegarkan akal sebagai sumber kebenaran utama. Di sini saya nak memperkenalkan dua tokoh. Yang pertama Al-Kindi, yang kedua Al-Farabi. Kedua-dua tokoh ini dari tamadun Islam, dan bagi yang minat boleh carilah dalam internet untuk lebih lanjut. Dan akhirnya saya nak berkongsi satu ayat yang berguna daripada René Descartes. Dia kata I think therefore I am, dan dalam bahasa Melayu, aku berfikir maka aku wujud. Sekian, terima kasih. Saya Mishalni, anak perempuan Jayavarman. Saya ingin menerangkan tentang falsafah pendidikan kebangsaan. Di dunia ini, pelbagai perubahan telah berlaku dengan cepat. Beberapa perubahan telah dilakukan dalam arena pendidikan di Malaysia. Pendidikan di Malaysia daripada peringkat prasekolah sehinggalah ke peringkat universiti mempunyai sistem yang tersendiri, yang sistematik dan berperingkat. Falsafah pendidikan kebangsaan (FPK) merupakan dasar pendidikan yang telah dilakukan di negara Malaysia. FPK dahulunya disebut dan dikenal sebagai Falsafah Pendidikan Negara, iaitu FPN. Berdasarkan hasrat yang terkandung dalam FPK ini, dapatlah kita rumuskan secara ringkas bahawa proses dan asas utama dalam pembinaan modal insan berkualiti yang baik, seimbang dan bersepadu secara langsung merupakan saluran utama untuk mencapai cita-cita negara. Fungsi asas falsafah pendidikan adalah untuk memberi panduan dan haluan kepada pakar pendidikan bagi merancang atau mereformasikan sistem pendidikan berlandaskan idea, konsep dan matlamat pendidikan. Sekarang, saya akan menghuraikan falsafah pendidikan kebangsaan, iaitu FPK. FPK memperkembangkan potensi individu. Bukan itu saja, FPK juga melahirkan insan yang menyeluruh dan bersepadu. Selain itu, FPK juga melahirkan insan yang seimbang dan harmonis. Seterusnya, FPK juga melahirkan insan yang penuh dengan keseimbangan dan kesejahteraan. Beberapa unsur yang terkandung dalam falsafah pendidikan kebangsaan iaitu FPK. Unsur-unsur yang terkandung dalam falsafah pendidikan kebangsaan FPK adalah unsur intelek. Selain itu, unsur rohani dan emosi juga terkandung dalam falsafah ini. Seterusnya, unsur jasmani juga terkandung dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Sekarang, kita akan melihat peranan sekolah dalam merealisasikan falsafah pendidikan kebangsaan. Salah satu peranan yang dilakukan adalah pentadbiran sekolah. Pentadbiran sekolah memainkan peranan yang penting dalam merealisasikan falsafah pendidikan kebangsaan. Pentadbiran sekolah yang diketuai oleh guru besar atau pengetua merupakan orang signifikan dalam memajukan institusi pelajaran di Malaysia. Bukan itu saja, co-curriculum. Co-curriculum merupakan suatu program pendidikan yang merangkumi semua pengetahuan, kemahiran, norma, nilai, unsur, kebudayaan dan kepercayaan. Bukan itu saja, guru. Guru memainkan peranan yang sangat penting. Perkhidmatan seseorang guru adalah amat penting kepada masyarakat untuk mendidik generasi muda. Seterusnya, prasarana. Prasarana adalah penting bagi falsafah pendidikan kebangsaan. Suasana sekolah yang selesa, tenteram, mesra, riang, di mana proses pengajaran dan pembelajaran boleh dijalankan dengan lancar
perlu diwujudkan dengan membekalkan prasarana yang lengkap oleh sekolah. Sekarang saya akan menerangkan tentang implikasi falsafah pendidikan kebangsaan terhadap sistem pendidikan negara. FPK menyumbang implikasi terhadap kurikulum sekolah selaras dengan cita dan tujuan FPN. Implikasi lain ialah FPK menekankan perubahan sikap pendidik dan profesional ketika menjalankan tugas sejajar tujuan dan dasar FPK. Seterusnya, FPK menyumbang implikasi kepada institusi pendidikan. Perubahan struktur dan organisasi sekolah ke arah pewujudan situasi yang sesuai adalah salah satu contohnya. Secara kesimpulannya, falsafah pendidikan kebangsaan adalah asas kepada sistem pendidikan di negara kita. Falsafah ini digubal atas kesedaran bahawa negara mesti mempunyai 7 hala dan matlamat yang benar dan tepat dalam sistem dan rancangan pendidikannya. Falsafah ini memberi kebaikan kepada semua. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Amira Abdul Aziz daripada Fakulti BMF 5. Hari ini saya ingin menerangkan tentang falsafah rukun negara. Daripada rujukan saya, rukun negara bermaksud adalah ideologi kebangsaan Malaysia. Seperti mana yang kita tahu, rukun negara selalu dilafazkan setiap pada hari Isnin pada perhimpunan, iaitu selalu akan dilakukan di sekolah ataupun kepada sesiapa yang bekerja di bawah kerajaan. So, rujukan saya juga telah memberitahu bahawa rukun negara telah diperkenalkan pada 31 Ogos 1970. Rukun negara juga mempunyai 5, iaitu kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan pada raja dan negara, kelurahan dan perlembagaan, kedaulatan undang-undang dan kesepahaman dan kesusilaan. So, setiap perkara mesti ada matlamatnya masing-masing, iaitu rukun negara punya matlamat adalah untuk mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan antara kaum ataupun agama. Selain itu, akan memelihara cara hidup demokratik dan mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati secara adil dan saksama. So, rukun negara ini telah dihasilkan kerana apa? So, rujukan saya telah memberitahu bahawa rukun negara terhasil daripada situasi 13 Mei 1969, iaitu semasa penjajahan Inggeris telah menyebabkan 3 kaum telah berpisah, iaitu Melayu, Cina dan India. So, dia berpisah secara tempat tinggal, pendidikan dan pekerjaan. So apa dia punya hubungan antara kaum dan agama itu semakin keruh apabila parti-parti politik membuat provokasi, iaitu provokasi Melayu, provokasi Cina dan provokasi India, iaitu especially Melayu. Mereka provokasi kerana hak Melayu mereka. So, 13 Mei 1969 telah tercetus pertumpahan darah antara kaum. So, mereka bergaduh sesama sendiri sehingga menyebabkan ada kematian. Dengan itu, mereka telah belajar, lalu kerajaan telah menghasilkan rukun negara selepas peristiwa itu. So, prinsip-prinsip rukun negara, setiap prinsip rukun negara mempunyai maksudnya tersendiri, iaitu kepercayaan kepada Tuhan telah mewujudkan ikatan agama-agama masyarakat dapat membentuk fikiran, pertuturan, perbuatan dan memperagakan diri serta orang lain memandangkan semua agama mengajar kebaikan. Ia telah menunjukkan kepercayaan kepada Tuhan dapat membantu semua mempunyai kepercayaan agama dan akan menimbulkan perasaan sayang terhadap sesama masyarakat. Selain itu, kesetiaan kepada raja dan negara, iaitu menanam sikap bertanggungjawab, sanggup berkorban demi negara dan memberi sumbangan terhadap pembangunan negara, iaitu telah menunjukkan tentang tak kisahlah apa-apa masalah pun dalam negara, pertempuran sesama orang lain ke, negara ke, ataupun di mana-mana saja negara, kita patut menjadi setia kepada negara.
Selain itu, kelurahan perlembagaan membolehkan masyarakat menyedari kepentingan perlembagaan sebagai sumber perundangan tertinggi yang harus dipatuhi demi keharmonian negara. Nombor 4, kedaulatan undang-undang iaitu mewujudkan masyarakat yang menghormati dan mematuhi undang-undang negara, memandangkan undang-undang memberi perlindungan kepada semua masyarakat. Undang-undang adalah sangat penting dalam di mana-mana sahajalah, kerana tanpa undang-undang negara akan menjadi huru-hara tanpa undang-undang. Kesopanan dan kesusilaan iaitu memupuk sasiah mulia dalam kalangan masyarakat agar tidak menyinggung perasaan orang lain yang boleh menjejaskan keharmonian negara. Dengan apa yang saya dah telah menerangkan tentang falsafah negara, rukun negara ini, ia telah mengajar saya untuk memupuk semangat sayang dan hormat kepada negara saya sendiri. So, saya harap orang lain dapatlah berasa benda yang sama apa yang saya rasa apabila melafazkan rukun negara. Dari itu, itu saja yang saya dapat menerangkan tentang rukun negara. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Adina binti Alunus. Saya ingin membentangkan tentang wawasan falsafah sejahtera. Mari kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan wawasan. Wawasan ataupun visi merupakan suatu strategi jangka panjang yang menetapkan sasaran negara dan harus dicapai dalam suatu tempoh tertentu. Wawasan yang baik dan adil akan meliputi pelbagai aspek berkaitan dengan pembangunan negara dengan hubungan perkembangan ekonomi dunia secara keseluruhannya. Ia seharusnya jelas dan diterima umum bagi memastikan negara sentiasa maju ke hadapan. Arah tujuan, matlamat, strategi, jangka masa dan pencapaian sesebuah negara akan berlandaskan wawasan yang telah ditetapkan. Negara tanpa wawasan adalah bagaikan kapal laut yang dibawa berlayar tanpa sebarang petunjuk, peta ataupun kompas. Ia hanya menunggu masa untuk sesat dan karam. Konsep falsafah sejahtera. Sejahtera secara etimologi membawa maksud yang meliputi sihat, tenang, damai dan membahagiakan. Bagi memastikan individu berada dalam keadaan baik, keseimbangan amat diperlukan. Yang kedua, diri yang sejahtera adalah seimbang daripada semua sudut, dalaman maupun luaran. Apa yang perlu diseimbangkan adalah dalam konteks manusia, sudah pastilah ketiga-tiga iaitu fizikal, intelektual dan spiritual. Yang ketiga, kesejahteraan diri ini akan membawa kepada kesejahteraan sejagat. Kesejahteraan ini harus diterapkan daripada awal menerusi pendidikan seperti yang digariskan oleh falsafah pendidikan kebangsaan. 10 spices ataupun ramuan kesejahteraan. Menurut Profesor Dr. Tan Sri Abdul Razak di dalam buku Esei on Sejahtera, kesejahteraan boleh dikecapi sekiranya ramuan-ramuan ini dapat diimbangi. 10 ramuan tersebut ialah rohani, fizikal, psikologi, intelektual, kognitif, budaya, etika, emosi, ekonomi, ekologi dan sosial. Kognitif ialah proses mental untuk mentafsir, mempelajari dan memahami sesuatu, manakala ekologi ialah kajian tentang hubungan antara organisma hidup dengan persekitarannya. Keseimbangan adalah suatu elemen yang sangat ditekankan di dalam agama. Allah SWT berfirman di dalam surah Ar-Rahman menekankan kepentingan keseimbangan. Mafhum daripada ayat itu, dan langit dijadikannya bumbung yang tinggi serta ia mengadakan undang-undang dan peraturan secara keadilan, supaya kamu tidak melampaui batas dalam menjalankan keadilan. Dan betulkanlah cara menimbang itu dengan adil, serta janganlah kamu mengurangi barang yang ditimbang. Surah Ar-Rahman ayat 7 hingga 9. Dan yang seterusnya, lahiriah insan sejahtera berlandaskan falsafah pendidikan kebangsaan. Yang pertama, mampu berkolaborasi dalam pembangunan yang lestari, sustainable development dan hidup secara harmoni. Dan yang kedua, mampu menjadi khalifah atau pemimpin yang menjadi rahmat kepada seluruh alam, rahmatul lil alamin. Dan yang ketiga, mampu menjamin kemaslahatan dan menghindarkan kemudaratan untuk semua seperti yang digariskan oleh Maqasid Al-Syariah. Berikut merupakan peringkat kesejahteraan negara ASEAN 2021. Akibat daripada pandemik yang melanda negara pada awal tahun lalu, Malaysia
pada awalnya menduduki tempat ke-35 pada 2018 tetapi jatuh ke tangga ke-80 pada 2019 dan ke-82 tahun lalu. Tahun ini ia berada di kedudukan 81 di antara 149 negara yang dibuat tinjauan. Tuntasnya, Allah mengatur setiap perkara di alam ini secara seimbang. Jikalau diganggu keseimbangan itu, maka kemusnahan akan berlaku. Satu petikan Inggeris menyatakan, happiness is not something ready-made. It comes from your own actions. Sekian daripada saya. Terima kasih.